Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas kenyataan yang dibuat oleh Datuk Wan Saiful Wan Jan di sidang parlimen hari ini, ya. Yang mana saya lihat kenyataan dia dalam sidang parlimen, isu yang membabitkan kekebalan ahli parlimen apabila mereka berhujah di dalam Dewan Parlimen itu. Di sini dia kata, bagaimanapun saya terus-menerus mendapat kacau ganggu daripada pihak berkuasa, terutamanya daripada pihak SPRM. Saya baru mendapat satu notis untuk dirakam percakapan saya mengenai apa yang saya sebut dalam Dewan Yang Mulia. Wan Saiful juga membangkitkan mengenai imuniti dan kekebalan ahli parlimen daripada dikenakan prosiding sivil atas apa-apa petisyen dan usul yang dikemukakan dalam Dewan seperti dalam terkandung dalam Seksyen 7 Akta Dewan Parlimen Keistimewaan dan Kuasa tahun 1957 ataupun dalam kurungan Akta 347 dalam kurungan. So, justru itu menurutnya tidak ada mana-mana pihak boleh menyentuh perkara yang telah dimuktamadkan oleh speaker, termasuklah ucapan yang disebutnya di dalam Dewan. Bila ada kacau diganggu ini, bagi saya ini satu tekanan yang tidak wajar kepada ahli-ahli parlimen. Ini kata dia. Kita tahu ya, Wan Saiful dalam parlimen hari itu dia menyentuh beberapa perkara yang membabitkan bahawa dia ditawarkan habuan yang merupakan RM1.7 juta untuk kawasannya jika menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim. Jadi dalam isu ini satu perkara yang kita nak lihat, kekebalan ahli parlimen. Betul, ahli parlimen ada kekebalan mereka untuk berhujah dalam parlimen. Tetapi yang kita lihat hari ini, kekebalan ahli parlimen ini bukan untuk mereka menyentuh isu rakyat, menyentuh isu yang boleh menguntungkan negara, tetapi sesuatu yang dilihat oleh rakyat sebagai perkara bodoh. Kalau kita lihat Wan Saiful Wan Jan ni, hari ini dia komplain isu ini, yang mana dia sendiri mencari penyakit dengan menyentuh satu perkara, iaitu dia ditawarkan sogokan, yang mana ini dilihat oleh SPRM sebagai rasuah. Hari ini notis yang dikeluarkan oleh SPRM bukan disebabkan oleh dia bersidang di Dewan Rakyat itu, tetapi kenyataan ini adalah satu kenyataan yang dilihat oleh orang luar, dilihat oleh SPRM. Kalau saya pun pegawai SPRM, kalau saya pun Azam Baki, saya akan mengeluarkan notis untuk Wan Saiful dedahkan siapa ini. Sekarang ini Wan Saiful cakap ada orang yang sedang menyogok dia. Tetapi perkara ini dia tidak pergi lapor dekat polis, dia tidak pergi lapor dekat SPRM. So perkara ini patutnya Wan Saiful kena pergi buat. Bukan Wan Saiful cakap dalam parlimen. Sidang parlimen tak boleh buat apa-apa dengan perkara ini. Jadi perkara yang dia sebut ini pada saya, yang pertama, Wan Saiful bohong. Apabila dia dalam parlimen, dia berbohong, dia tahu bahawa ada imuniti di situ, dia buat pembohongan, dia buat fitnah dia. Ini adalah pada saya juga salah. Jadi, dalam isu ini, kalau betul ada orang menyogok Wan Saiful, sila pergi dekat SPRM untuk diambil keterangan dan kita boleh tangkap siapa dia yang sogok ini. Perkara ini diulang-ulang oleh pihak pembangkang, yang mana mereka kata ada orang itu. Tapi sampai hari ini belum ada satu tangkapan. Bila SPRM kata pergi untuk nak dihantar notis untuk nak diambil keterangan, dia tak nak pergi. Kalau betul ada, kenapa tak pergi? Jadi isu dalam Dewan Parlimen, kekebalan dia nak bercakap, nak berhujah itu pada saya part lain. Part dia adalah kenyataan yang mengeluarkan bahawa ada individu menyogok dia, itu perlu kita siasat. Contohnya sekarang ini, rumah Wan Saiful sedang dirompak. Dirompak ada orang, tinggal lagi saudara Wan Saiful yang tinggal dekat rumah. Bini-bini dia pun dirompak oleh orang. Dia pergi cakap benda dalam Dewan. Dia cakap dalam Dewan, Dewan hanya boleh dengar, dan tindakan apa yang Dewan nak ambil? Siapa yang perlu ambil tindakan? Polis akan siasat kes dia ni. Dia pergi cerita dekat Dewan, rumah aku telah dirompak, isteri aku telah diangkut orang, saudara aku je yang tinggal. Tapi parlimen tidak boleh buat apa-apa, dan akhirnya dia kena pergi ke balai polis. Inilah dia sama macam cerita Wan Saiful ni. Jadi sekarang ini, apabila kamu berbohong, apabila kamu memfitnah tanpa ada asas, tanpa ada bukti, dan akhirnya kamu minta maaf dalam parlimen, tetapi hujah kamu sudah pun dilihat oleh SPRM,
tujuan penyiasatan ini dilakukan adalah untuk kita nak menangkap perasuah-perasuah ini. Jadi Perikatan Nasional hari ini, mereka sebelum-sebelum ini menjadi kerajaan, adakah mereka lakukan perkara ini? Kalau begini caranya dah tentu tidak. Sebab itu, Wan Saiful sendiri, duit daripada mereka yang ambil projek dengan jana wibawa boleh masuk ke dalam akaun syarikat Wan Saiful dan sehingga dia sendiri didakwa. Begitu juga duit yang ada dalam akaun Parti Bersatu datang daripada derma yang gila-gila pergi hantar duit dekat akaun Bersatu beratus-ratus juta. Jadi dia perbodohkan rakyat. Wan Saiful ni dia macam budak kecil yang sedang mencari susu, yang sedang merengek-rengek, nak manja. Dewan Parlimen itu bukan untuk memfitnah orang. Dewan Parlimen itu sepatutnya Wan Saiful gunakan untuk dia beritahu, kawasan aku ni jambatan tak ada. Kawasan aku ni perlu buat tempatan banjir. Kawasan aku ni banyak orang miskin. Inilah masalah yang kamu nak selesaikan dalam Parlimen. Jangan kucing kamu berak tepi jalan pun kamu cerita dalam Parlimen. Dia ni dah macam anak kecil, bercakap ulang-ulang macam orang bodoh. Tak tahu siapa yang bagi Wan Saiful ni boleh menang lah. Tasik Gelugo ni memang orang-orang yang tak tahu ke? Salah pilih ke kamu orang? Ambil orang wakil rakyat kamu yang bangang macam ni. Benda yang perlu disiasat, walaupun kamu ada kekebalan dalam Parlimen, perlu disiasatlah. Ini kes rasuah tau. Bukan main-main. Boleh ditutup macam tu je. Sekarang ni, kalau SPRM tak ambil tindakan, kalau SPRM tak pergi tanya Wan Saiful, SPRM tak tahu siapa orang ni. Sedangkan orang ini sudah ada di tangan Wan Saiful, sudah pernah berjumpa dengan Wan Saiful, dan nombor telefon dah ada, kenal juga, dan pernah jumpa juga. Tapi kamu tak nak bagi kerja sama dengan SPRM. Macam mana kita nak membersihkan negara ini daripada perasuah? Tapi dia tuduh Datuk Seri Ibrahim sebagai perasuah. Ini yang kita nak buktikan sekarang ni. Wan Saiful kena pergi berjumpa SPRM bagi tunjuk bukti kamu. Kalau kamu tak buat kerja ini, memang kamulah manusia yang paling saya kata paling laknat lah. Penipu paling besar lah kau buat. Ada pula dia tak nak SPRM siasat dia. Dia pergi cerita dalam Dewan Rakyat. Lepas ni besok dia pergi cerita lah. Ini aku ada kekebalan dekat sini. Ini melibatkan rasuah Wan Saiful. Kau yang cerita dalam Parlimen, kau kena bertanggungjawab benda ni. Kau kena pergi beritahu dekat SPRM siapa bagi kau nak rasuahkan kau. Nombor telefon dia, dekat mana kau jumpa dia, kau kena beritahu. Kalau tak, memang ini pembohong lah. Ini budak kecil ni betul-betul lah penipu paling besar. Inilah orangnya. So, saya tak nak ulas panjang. Itulah ulasan saya berkenaan dengan isu Wan Saiful ni. Jangan dia berpusing sana, berpusing sini. Imuniti Parlimen. Kau cakap ada orang jumpa kau, nak sogok kau, nak bagi kau 1.7 juta. Dah jumpa di hotel lah. Macam-macam lah kau cakap. Sekarang ni kau kena beritahu dekat SPRM. Itu saja. Sekian dari saya. Thank you.